pada hari Jumaat. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya, wasa'atul ula, di manakah dikatakan saat pertama, saat kedua, saat ketiga tu dibagikan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. As-sa'atul ula ila tulu'i syams, wasaniya ila irtifa'iha, wasalisa ila imbisatiha hina tarmudal aklami, warabi'a ila duha, wal hamisa ba'da duha al-a'la ila zawal, wa fadluha qalilun wa waqtu zawal haqqus salah wala fadla fih. Dan saat yang pertama dimasukkan dapat seekor unta tu, ya, daripada terbit fajar hingga terbit matahari, ya, daripada terbit fajar subuh tu sampailah matahari terbit, itu habis tu turun line pertama. Yang kata unta tu kat situ antara tu. Dan saat yang kedua ialah daripada terbit matahari hingga naik matahari terbit sampai naik segala, ya, sampai naik matahari. Dan saat yang ketiga hingga terhampar matahari hingga berasa panas pada tapak kaki, mana dah naik atas lah. Dan saat yang keempat ialah waktu duha, waktu duha, sepanjang waktu duha lah. Dia afdal duha robok, jadi bukan pukul 10. Dan saat kelima ialah kemudian daripada waktu duha tinggi hingga gelincir matahari. Dan fadilat ini, ya, sedikitlah yang ujung. Dan waktu gelincir matahari itu hak sembahyang, tiada fadilat dalam. Bila masuk je orang sana bila teman tidak ada kelebihan ni. Kelebihan di sudut datang awal mana. Yang kelima, saya bagi bahawa jangan melangkah ia akan bahu orang pada ketika masuk ke masjid. Ya, orang semua dah duduk saat depan bagus, pergi langkah-langkah jangan. Kerana demikian itu sangat makruh, yang menyebabkan marah orang ni. Nak duduk depan datang lawal. Dia datang awal pergi datang kendian atau habis dia gedahnya orang. Dan dipilih oleh kebanyakan ulama bahawasanya melangkah bau itu haram, tidak boleh bergaduh. Dia pakai langkah kerana sabda Rasulullah SAW, man takhatta riqaban nasi yaumal jum'ati ittakhaza jisran ila jahannam. Itu bila janji dengan jahannam, neraka tu berdosa kan. Kalau benda makruh tak masuk neraka. Ini janji dengan neraka ni besar. Barang siapa melangkah bau manusia pada hari Jumaat, nasaya ia menjadikan akan dia, maknanya titi kepada neraka jahannam. Itu makna besar larangan, sebab diizak menyakiti, kan? Tetapi tiada makruh bagi imam jika tiada sampai kepada mihrab melainkan dengan melangkah bau manusia. Imam dia kecualikan sebab dia sunat. Antara ramai-ramai itu yang sunat datang kendian ialah imam. Ya, imam atau khatib nak baca khutbah dia sunat datang lewat. Sebab apa? Bila datang lewat, perhatian kalam-kalam dia tu dia ambil. Dia panggil auqa' bin nafs. Sebab tu kalau orang ceramah, penceramah hebat dia letak dulu ke belakang? Belakang lah. Kalau tak dulu habis orang balik. Kan ceramah jemputan sampai ceramah dulu, lepas tu ceramah tempatan habis orang balik. Dia ceramah kendian yang top belakang. Sebab tu imam bila datang kendian dia naik aja. Ketika dia baca khutbah dia panggil auqa' bin nafs, lebih jatuh dalam hati manusia menerima, ya. Tapi sesuai khutbah tu lah. Sebab khutbah sepatutnya dia tak selaras sebenarnya, ya. Yang sepatutnya tak selaras, sebab penyakit tiap-tiap karya dia tak sama. Orang ni kena penyakit kampung ni, penyakit ni lain. Itu peranan khatib. Dia kena seminggu dia kena tahu perkembangan, kemudian disuntik dalam khutbah. Bila khutbah selaras kadang-kadang tak kena kepada, ya, cerita bab tajuk apa, menghijaukan bumi. Bila baca tengah bandar pun nak tanam. Orang duduk rumah flat pun nak tanam. Ya, tak kena benda tu. Ya, patut dia kena tengok itu makna hak khutbah lah, kan. Patut dia gitu. Dia lebih auqa' bin nafs. Lepas tu imam kalau datang awal, ya, dapat dia duduk sembang belakang, lepas tu naik khutbah, orang tengok tawa. Bila dia ditunggu tu dia naik sam, tu dia cakap sampai masuk. Tempat tu nak dia masukkan poin ni betul, ya, sentikan dalam khutbah.
Adab yang keenam, situ haram lalu pada hadapan orang yang sembahyang, padahal ada di hadapannya orang sembahyang itu tiang, ada sutra atau diwal, iaitulah berdinding atau barang sebagainya, kerana sabda Nabi SAW, la an yaqifa ahadukum arba'ina sanah khairun lahu min an yamurra baina yadayil musalli. Sesungguhnya berdiri seorang kamu 40 tahun, terlebih baik daripada kamu lalu di hadapan orang sembahyang. Mana kalau orang sembahyang tengah sembahyang tu, kita nak lalu depan dia tu, baik jangan lalu. Dan baik tu kalau 40 tahun kau duduk tercegat pun lagi baik, itu maksudnya. Jangan melintas orang tengah menghadap Allah Ta'ala. Syarat dia orang tu selalu penuh syarat lah. Di dalam sutra dia ada peringkat. Pertama, yang terbaik cari dinding atau tiang. Cuma menghadap tiang jangan tepat. Dia tasyabbulil kufri panggil. Tasyabuh orang kafir kata kau sembah berhala, kau sembah tiang pula. Jadi duduk jangan tepat, ke kiri ataupun belah kanan. Yang membahu belah kanan tiang atau belah kiri. Sejadah pun kita duduk belah yang elok, dia berat belah kiri atau belah kanan. Itu satu. Kalau dah tak ada, maknanya barulah kita pergi cari benda yang tinggi dia lebih kurang 2/3 hasta. Kalau tak ada juga tengah padang, tongkat tak ada, tinggi tu pun tak ada, garis pakai sejadah. Kalau tak ada sejadah pakai khat, maknanya kita garis. Itu peringkat-peringkat dia. Tapi kalau sekiranya dia datang masjid, ruang kosong depan ada, di sembahyang tengah pintu, tu orang melintang tak apa. Tu silap dia. Sepatutnya dia datang awal, dia pergi ke depan, senang ke belakang. Ini di tengah-tengah alam dulu. Ada orang nak lalu pun susah, ada sembahyang. Tu marah orang sembahyang kau lalu. Kau duduk tak kena. Ada tempat depan pintu duduk. Pergi cari tempat yang tempat sesuai. Itu kaedah dia gitu. Jadi kalau orang tu dah betul duduk tempat sesuai, ada sutra, kita pergi langgar juga, tu tak boleh lah. Itu maknanya lebih baik dia berhenti 40 tahun. Besar tu. Tetapi jika tiada satu di hadapan orang tu, dia sendiri ada kesilapan. Sepatutnya sunat bahawa seorang yang sembahyang dia ada sutra, ada penghadang di depan tu. Sekarang pun dah dijual ni. Sutra ni ada jual. Dia buat ingat papan apa macam papan keranda. Rupa tu sutra tinggi. Setengah masjid dia buat tu. Kadang setengah masjid imam beri tempat tu, kalau jauh sangat dengan dinding, jadi tempat dia letak benda tu. Kalau tidak, imam pula tak ada sutra. Satu. Kemudian kebanyakan setengah masjid dia punya kapit tu besar sangat ke depan, jadi jarak tumit imam dengan tumit saf pertama dah lebih 3 hasta. Habis pahala jemaah rosak. Penat datang masjid, pahala jemaah dapat. Dia mesti jaga tu. Kadang-kadang saya pergi pun tempat dia duduk depan, kita tarik balik. Bawa ke bawah. Tak kena dengan hukum. Dia kena tumit imam dengan tumit imam saf pertama jangan lebih 3 hasta. Saf pertama, kedua, ketiga, begitulah. Baru dia dapat fadilat jemaah. Semayang sah, tak ada masalah. Kalau semayang 2, 3 tu hasta untuk sah aja. Tapi untuk dapat fadilat jemaah tu tajuk lain, mesti jangan lebih 3 hasta. Antara tumit ke tumit. Tumit imam dengan tumit saf pertama, tumit saf pertama dengan kedua dan seterusnya. Itu semua ada jemaah dia kena jagalah supaya fadilat jemaah tu tamam dia dapat. Sebab fadilat jemaah ni satu keuntungan dia tak kira khusyuk. Kalau jaga betul-betul saf rapat, lurus, confirm dia dapat dalam hadis. Sama ada 20 setengah hadis, 25 setengah hadis, 27 dapat. Khusyuk tajuk lain pula. Itu kelebihan besar orang sembahyang berjamaah. Sebab tu diibaratkan sembahyang berjamaah ni macam air 2 kolah. Air 2 kolah jatuh cecak, tak ada apa-apa pun. Selagi tak berubah bau warna darah rasa. Tapi kalau air tak cukup 2 kolah, dan cawan dalam berdi jatuh cecak, habis najis sebab tak cukup 2 kolah. Pada hadis Nabi kata iza balagal ma' qulatan lam yahmil habas. Air sampai sukatan 2 kolah dia tak menanggung najis selama tak berubah bau warna darah rasa dia. Itulah keadaan sembahyang jemaah tu punya kelebihan besar dia. Dia jaga betul syarat tadi, maka confirm dia dapat apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, gandaan sampai 27, setengah riwayat 25. Habis. Tapi kalau sekiranya silap musalli, orang sembahyang sini silap, dia tak bubuh sutra, dah orang pun langgar, atau duduk tempat orang lalu lalang, tak boleh lah, depan pintu. Kemudian dan sunat bagi seorang sembahyang itu baru duduk ia dekat kepada tiang ataupun diwal, sekira-kira antara kakinya 3 hasta atau kurang. Kalau lebih tu luput syarat dia.
Maka jikalau tiada mudah akan demikian, tak ada tiang atau ke depan tiang orang dah ada semua, sunat ditaruh pada hadapan itu menegak orang yang lalu di hadapan, tongkat ke atau benda ke. Maka jikalau tiada dapat ke demikian, maka dihamparkan semayang tu sampai ke sejadah. Dan jikalau lemah sejadah pun tak ada, demikian tu maka diguris khat, guris depan sebanyak 3 serta panjang daripada hadapannya, kerana sabda Rasulullah SAW, la yastatir, ya, la yastatir ahadukum bis salati walau bisahmin. Hendaklah kamu menggunakan dinding, mana pasang dinding depan tu pada ketika semayang dengan sesuatu, jika dengan panah sekalipun, walaupun ambil anak panah tercacak depan tu atau menjadi sutrah dia. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah, wal ustuwat, ya, wal ustuwanah wal kha'id wal haq wal musalla wal mafrush haddun lil musalli. Paman ijtaza atau paman ijtaza bihi payam bagi an yadfa'ahu. Tiang dan dinding, tiang sebatang kalau dinding lah, dan khat, garisan, dan kain sutrah tu atau tikar tempat semayang tu yang terhampar tu, semuanya dipanggil had bagi orang yang semayang sepadan dia, mana orang yang lalu. Maka barang siapa melalui dengan dia, maka sahaja bagi orang yang semayang itu baru menolak akan dia. Ya, dah ada tiang betul kita dengan dia, jarak 3 seter dah bagus, dia pergi melintah juga kita adang ni, tengah semayang boleh adang tu, dia degil ke tolak dia, tolak jatuh mati katak ni. Tu mati kata tak ada apa-apa kes, tak ada kena hukum dia, tak ada apa berat tak ada. Biasa kalau orang bunuh kena bunuh balan sebagainya, tak ada apa, peria panggil. Besar tu orang semayang kita pergi lalu depan dia apa, Nabi suruh tolak, alang dia. Tu. Sebab orang sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang maha besar, yang laisa kamitsli syai'un. Dan adab yang ketujuh, sunat baru menuntut akan sab yang pertama, ya, kerana fadilat amat besar, seperti sabda Rasulullah SAW, man ghassala wa ghtasala wa bakara wa batakara wa dana minal imami wastama'a kana lahu zalikal kafaratan lima bainal jum'atain wa ziyadata salasati ayyam, 10 hari ni besar ni. Barang siapa membasuh kainnya, ya, pada hari Khamis petang elok itu, siap, dan mandi pula pada hari Jumaat, dan pergi berpagi-pagi ke masjid, dan dekat ia daripada imam, menurut saf pertama, mendengar ia akan khutbah Jumaat, nasaya adalah baginya demikian kafarah, mana penebus dosa dia, ya, menghapuskan dosa antara Jumaat yang pertama hingga Jumaat yang kedua, dan lebih lagi 3 hari. Jumaat adalah 7 seminggu 7 hari tanpa 3 10 hari kan. Dosa dia semua diampunkan, masya-Allah. Terbesar ni kan. Dan lagi sabda Rasul salasun law ya'lamun nasa ma fihin la rakadu raqdal ibil fi talabihin al-azanu was-saful awal wal wudu ila al-jum'ah. Hadis sahih daripada Nabi SAW, 3 perkara jikalau mengetahui oleh manusia barang yang di dalamnya daripada beberapa pahala dia, kelebihan besar ni, dan saya melarikan dan mengejar ia akan untanya. Dia pecut unta, kalau kita pecut kereta kan, dengan lari, ya, keadaan dia tadi pantas pada menuntut ia akan dia, benda yang ditawarkan. Pertama apa dia? Pahala orang yang azan bang, ya, orang azan tu pahala dia besar. Keduanya pahala orang sembahyang pada sab yang pertama, ya. Sehingga sab pertama ni kalau bertembung dengan sutrah didahulukan sab pertama, ya. Sembahyang kalau masjid, kena mungkin masjid kita ada mihrab, okeylah. Di masjid bila ada mihrab, orang belakang imam sutra dia tu imam, dan kiri tu memang ada dinding kan. Tapi ada setengah sekarang tempat sembahyang kadang-kadang dia tak ada mihrab. Dia tak ada mihrab, dia straight. Bila straight sab pertama, sutra tak ada. Sebab dia jarak dengan imam jauh dinding kan. Sebab dia tak ada mihrab. Kalau mihrab, macam kita nak ada mihrab di tempat lekuk tu dah jadi apa? Mihrab jadi sutra. Tapi kalau dia straight aja,
Imam tu lah ada sutera dinding. Saf pertama tu dengan dinding dah jarak tu. Kalau 3 dan 6 hasta pergi. Jadi luput sutera. Kalau macam tu mana dia nak duduk? Antara sutera ke ataupun saf awal. Kalau dia duduk saf kedua ada sutera. Sebab makmum saf pertama tu sutera dia. Kalau duduk saf pertama belah kanan belah kiri tadi kosong jauh ke dinding. Sutera tak dapat. Maka ketiga itu dikatakan naklah dia memilih saf awal. Walaupun sutera tak ada, tapi saf awal tu lebih besar. Kalau semua pergi saf kedua, saf pertama tak ada. Ya, artinya kelebihan saf pertama lebih daripada sutera. Kalau dia tak dapat pun dia kena duduk saf pertama. Itu kelebihan makna saf awal, ya. Itu saf awal yang pertama. Ketiga, pahala orang yang berpagi-pagi ke masjid kerana sembahyang Jumaat. Dia pergi awal. Itu di antara kelebihan yang besar disediakan maknanya. Kemudian adab yang ke-8, wallah.